buying a home can feel like navigating uncharted waters. Redfin agents can help. They'll answer your questions with honest advice so you know exactly what you're getting into. They'll also help you tour as many homes as you want and show you what it takes to make a winning offer. With a Redfin agent on your side, you can sail straight to your dream home. Local expertise from Redfin. That's real estate done right. Tour subject to property and agent availability. Virginia Office Falls Church, VA, 844-759-7732. Cox can help make your home smarter and your life easier. Now you can use your Contour voice remote to connect to your home life cameras so you can view them right on your TV screen using simple voice commands. That makes it easy to keep tabs on what's happening around your home right from your couch. Need to keep an eye on the kids when they're playing outside? Just say, "Show me my backyard camera" into your Cox voice remote and watch them while you're in the house. And if you're waiting for a delivery and want to make sure it's there on time, no problem. Just say, "Show me driveway camera" to check on it with your Home Life HD cameras on the TV screen while you go about your day. When you live in a home powered by Cox Internet, you can stay connected to what matters and let Cox take care of the rest. To learn more about all the benefits of your connected home, visit cox.com/thisishome today. Dan COVID ni, bagaimana keadaan anda sekarang ini? Harap anda mempunyai mental yang kukuh, yang sihat, ya, yang mana saya tahu ramai yang tertekan dengan pelbagai cabaran COVID-19. Kita doakan semoga semua ya dalam keadaan yang baik-baik belaka. Dan saudara, kepada geng Momok Captain, geng Momok Sarjan, saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi melanggani konten eksklusif, konten berbayar Malam Seram. Thank you so much. Terima kasih atas sokongan yang anda berikan kepada saluran Malam Seram. Kepada geng Momok yang ada di kedua-dua platform, di Facebook, di YouTube, terima kasih Casey ucapkan. Dan terima kasih khususnya di YouTube ya, yang menonton video-video saya, sebab saya adalah content creator sepenuh masa dan YouTube adalah sumber pencarian saya lah di mana pendapatan saya ni asalnya daripada YouTube, dan insyaAllah satu hari nanti Facebook boleh menyusul insyaAllah. Jadi kita mulakanlah semua daripada bawah dan insyaAllah kita akan terus naik ke atas ya, dan membuat konten-konten untuk tontonan anda semua. Baik, kisah yang pertama pada tengah malam ini. Ini kiriman yang saya terima datangnya daripada seorang pengirim yang hanya ingin dikenali dengan nama Mat, M-A-T, Mat. Kata Mat, saya adalah seorang saya adalah apa ni? Oh, saya adalah seorang bukan saya adalah bekas seorang perawat yang mana saya masih belum lagi boleh melakukan rawatan pada mereka yang kena sihir, kena gangguan, rumah-rumah yang ada kes-kes kena gangguan. Belum lagi saya boleh buat seorang diri. Semasa saya dalam latihan, saya ada ikut seorang perawat. Dan Casey, pengalaman saya banyak. InsyaAllah saya akan ceritakan satu persatu dan harap Casey bacakan kiriman email saya ke Mat. Dan kalau sudah bersedia, sebagai seorang, saya boleh labelkan anda sebagai penolong perawat lah sebab dia bukan perawat sepenuh masa, assistant, penolong, naib penolong dah macam pangkat mana pula Jadi penolong perawat Mat yang berkongsi, dan kisah dia memang seram. Bila saya bacakan dan saya cuba bayangkan situasi yang dialami oleh brother Mat ni, macam mana dia buat kerja ni Baiklah, kita mulakan kisah yang pertama dalam Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Baik, begini kisahnya dalam rancangan Malam Seram. Seperti anda tahu, Mat adalah seorang bekas penolong perawat. Dia belum graduate lagi pun. Tapi dalam
pengalaman beliau nak mendalami ilmu perubatan Islam ini, saya dah pun buat banyak sangat kerja-kerja untuk menimba ilmu. Antara kerja-kerja yang pernah saya lakukan, kata Mat, adalah saya pernah tidur di sebuah rumah yang mana rumah ni dilaporkan banyak kejadian-kejadian seram pernah berlaku. Rumah ni terletak di sebuah kawasan di Hogang, Singapura. Casey, keluarga ni dikatakan diganggu, Casey. Anak, isteri, suami, semua pernah diganggu dalam rumah ni. Saya tak nak ceritakan apa yang mereka kena ganggu, tapi saya nak ceritakan apa yang saya diganggu. Jadi apa urusan saya dekat rumah tu kan? Saya ikut saya punya guru untuk pergi ke rumah si Fulan dan dapatkan informasi dan kenali lebih lanjut tentang masalah yang dia alami oleh keluarga. Lazimnya kita akan kenal melalui telefon. Dia akan telefon saya punya guru. Dia akan cakap lah, ni boleh tolong tak kami nak simah rumah lah, nak bersih rumah lah, kami nak jampi rumah, macam-macam perkataan yang keluarga-keluarga ni gunakan. Selalunya kami akan berbetulkan bila kami berjumpa. Kami akan cakap, guru saya lah akan cakap, sebelum kita teruskan membantu, yang pertama sekali guru akan cakap, saya adalah perawat dan seorang perawat perubatan Islam. Saya tidak menggunakan jampi serapah. Saya hanya menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran bagi sesi rawatan-rawatan saya. Selain daripada itu, ini bukan sesi untuk memanggil jin, lebih kepada untuk menyuruh makhluk-makhluk yang ada dalam rumah ni supaya patuh dan keluar. Kita berusaha, Allah yang tentukan keputusannya. Kadang-kadang makan hari, ada kalanya makan tahun, dan itu pun kadang-kadang susah nak keluarkan makhluk-makhluk jin yang degil ini. Jadi Casey, pada kes ini agak lain. Saya telah pun, setelah beberapa kali kunjungan ke rumah ni, saya telah pun disuruh oleh guru saya, sebab keluarga ni sebenarnya dah tak tinggal rumah ni lagi dah. Seluruh anggota keluarga dalam keadaan ketakutan. Suami, isteri, anak-anak semua dah tinggal rumah mertua kepada lelaki, Casey. Jadi semua dah berpindah dekat situ sementara mereka dapatkan bantuan untuk rumah ni. Saya disuruh, selepas datang beberapa kali, dia kata, Mat, ni Pak Wan ni nak minta Mat tolong Pak Wan. Mat kena tidur dekat rumah ni semalam 2. Mat kena beritahu apa yang berlaku dalam rumah ni. Nanti sama-sama kita akan cuba cara untuk membersihkan rumah ni. Casey bila dengar seram sejuk juga. Sebabnya pengalaman yang dia alami oleh tuan rumah ni pun, bila dengar dia cerita dah meremang, Casey. Ini kan pula saya kena duduk rumah ni semalam 2. Mungkin 1 malam, mungkin 2 malam. Saya pun ikutlah, setuju dengan Pak Guru. Kata, Mat kena beritahu, dan Mat jangan khawatir, insya-Allah dia akan takut-takutkan Mat. Dia boleh cakap lagi, Casey, insya-Allah dia akan takut-takutkan Mat. Mana tak seram, Casey. Saya sampai rumah tu sekitar jam 5 petang pada keesokan harinya, berbekalkan air bacaan Yasin dalam botol penyembuh, buku Yasin, Al-Quran, dan minyak atar. Minyak atar yang mana minyak atar ni antaranya adalah dibenci oleh makhluk jin. Minyak atar ni adalah minyak atar yang pernah baunya digunakan oleh junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bila jin bau minyak atar ni, dia akan benci Casey. Saya pakai Casey, selalunya pakai sikit. Oleh kerana kena duduk rumah ni, Casey, jangan cakap dekat tangan, belakang tengkuk, badan, dekat lengan semua saya sapu. Takut Casey. Saudara para penonton, malam pun tiba. Mula-mula rasa seram. Pintu semua tutup kan? Saya duduk dalam rumah tu, rasa macam ada benda lah Casey. Saya pun masuk dalam bilik. Selepas solat isyak, saya nak tidur. Sebelum saya ceritakan apa yang berlaku, ketika nak solat, jiwa saya tak tenteram Casey. Waktu maghrib, waktu isyak. Waktu maghrib, saya terpaksa batalkan dan mulakan solat balik beberapa kali. Waktu isyak, saya cuba lawan. Alhamdulillah dapat lakukan sekali. Selepas isyak, naik katil dalam bilik tidur utama, master bedroom. Saya pun tarik selimut nak tidur. Baca punya baca Casey. Air botol dekat tepi. Tiba-tiba tengah baca ni, kedong! Bunyi kuat. Kerusi meja makan jatuh. Siapa yang tolak Casey? Macam mana benda tu boleh jatuh? Saya bangun, turun dari katil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah berkali-kali Casey. Keluar dari bilik, nampak kerusi jatuh. Siapa tolak? Kemudian saya masuk balik bilik. Saya duduk atas katil. Dijatuhkan lagi kerusi Casey. Tujuan dia untuk takutkan saya, supaya saya keluar daripada rumah ni, dan saya dengan guru saya tak bantu keluarga dan tak halau dia keluar kan. Dia takutkan saya. Mula-mula dia jatuhkan barang, dia gerakkan barang. Dengar bunyi. Saudara para penonton, yang paling seram selepas dia main bunyi, saya cuba lawan, saya tak takut. Saya pun baring tutup mata Casey. Dia main jenguk. Saya baring atas katil. Pintu bilik tak tutup. Saya nampak dua orang tengah jenguk. Cak. Mata dia sekejap terbeliak macam cak. Terus bunyi balik. Bila saya tengok, benda tu hilang. Saya pandang lain, dia muncul lagi Casey. Cak. Mata dia terbeliak. Daripada bunyi-bunyi, sekarang dia main kelibat-kelibat dia tunjukkan diri dia. Saya pun miringkan badan, pandang ke arah lain. Dekat sana tingkap, dekat sana pintu, dekat sini tingkap. Pusingkan badan. Casey, tiba-tiba pintu bilik. Tuk 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 tuk. Orang ketuk pintu bilik. Apa yang diceritakan oleh keluarga ni semuanya benar Casey. Saya alami pada malam tu. Tapi mereka alami perkara ini dalam jangka waktu yang panjang. Dengar bunyi-bunyi dulu, setelah beberapa tahun baru dia tunjukkan kelibat. Yang ini saya semua berlaku pada satu malam Casey. Yang saya tak boleh tahan apabila dalam rumah tu saya dengar suara mak saya panggil saya. Contoh, saya tengah baring kan, mak saya panggil saya Mat. Nanti dia kata, Mat tidur seorang. Dia gunakan suara mak saya Casey. Masalahnya, mak saya dah meninggal. Mat tidur seorang. Mak datang ni, nak jumpa Mat kejap. Mat. Bayangkan saudara, sampailah saya penat, saya terpejam mata. Kemudian selepas 2 jam saya akan bangun balik sebab kaki saya ditarik-tarik ketika tengah tidur. Nanti Casey, saya nampak ada perempuan rambut tebal panjang tengah berdiri dekat pintu sambil kepala dia macam tengah head banging. Bila nampak Casey, terus ambil Yasin, buka. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Baca Yasin. Mata tengah ngantuk ni.
Baca Yasin tengok lain, tapi dapat lihat sebelah mata sebelah kiri saya ni, dia tengah headbanging Casey dengan rambut yang tebal panjang. Habis baca, saya tengok tak ada apa-apa, saya sambung tidur sampailah ke pagi. Alhamdulillah, nasib baik guru saya kata. Selepas saya report dekat dia, dia cakap, tak apa Mat, 1 malam sudah. Selepas kejadian itu, kita Alhamdulillah memerlukan masa lebih kurang nak dekat sebulan ke si. Ulang-alik rumah tu. Kita bersihkan rumah tu kita biarkan bacaan-bacaan surah melalui alat komputer, iaitu kita bawa laptop, kita letak laptop dekat rumah tu, main YouTube 24 jam ke si. 24 jam. Kemudian datang balik lagi, kita semah lagi rumah, solat dalam rumah tu, bersihkan rumah tu dengan bacaan ayat-ayat suci, dengan azan, berkali-kali buat sampai rumah tu dah bersih, dah bebas. Tapi makan masa yang terlalu lama. 1 bulan lama ke si? Kalau suruh tuan rumah buat, susah. Sebabnya kadang-kadang dekat rumah ni ada yang tak balik, ada yang balik lambat kan. Jadi setelah hampir kesemuanya lah, campur sesi saya berjumpa dengan tuan rumah, dengan tok guru, nak dekat 2 bulan baru selesai segala masalah. Terima kasih pada yang menonton. Saya sekarang dah tak kerja rawatan lagi, tak sanggup melalui segala gangguan yang terjadi pada saya dekat rumah. Saya dah bebas dan cuci tangan. Sekarang saya bekerja sebagai seorang pemandu Grab ajalah. Tapi Alhamdulillah, dengan ilmu yang saya ada, dapatlah ia membantu saya. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Kisah pertama, terima kasih pada Brother Mat yang sudi berkongsi pengalaman seram yang dialami oleh Brother Mat. Seram kisahnya. Beliau ceritakan sebagai seorang pembantu perawat, kena tidur dalam rumah, kesian. Tok guru dia pun Mat, ni Tok nak minta tolong, Mat tidur dalam rumah ni, boleh Mat? Kenapa Tok guru dia tak tidur sendiri? Kenapa dia suruh Mat? Kemungkinan Tok guru nak tengok lah sejauh mana keberanian Mat kan nak jadi seorang perawat. Sebab cabaran dia tinggi, tanggungjawab dia memang tinggi. Anda merawat orang yang disihir, orang yang menghantar sihir tu akan rasa marah. Kenapa kau tolong-tolong dia? Kenapa kau ganggu urusan aku? Kemudian dia hantar pula dekat awak kan. Saya pernah, seperti yang anda tahu, saya pernah temu bual beberapa orang perawat, dan setiap perawat saya suka tanya soalan, pernah kena ganggu tak kerana awak tolong orang? Dan rata-rata perawat-perawat yang pernah saya interview mengatakan pernah. Jadi orang ni tak puas hati, yang si perawat ni tolong mangsa sihir, dia hantar pula benda ni, suruh ikut perawat ni balik. Jadi beratlah perawat ni. Baik, terima kasih pada semua yang dikongsi dalam rancangan Malam Seram. Saya akan ketengahkan kisah selanjutnya ini, dan kalau sudah bersedia, kita teruskan dengan kisah berikut ini. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya ingin berkongsi pengalaman dari kiriman Nur, berbunyi begini, kata Nur. Saya adalah peminat rancangan Casey, daripada radio sampailah ke YouTube Malam Seram. Pengalaman yang saya Nur nak berkongsi dengan Casey dan para penonton adalah ketika saya dekat rumah saya, sedang siap-siap untuk kerja shift malam. Saya dengan suami, kami berdua belum ada cahaya mata dan kami berdua kerja ikut shift.
walaupun kami bekerja di syarikat yang berasingan, shift kami memang tak menentu. Nanti bila saya nak keluar kerja, suami belum balik ke si? Belum balik. Nanti dah siap-siap, saya keluar, dalam mungkin setengah jam, suami baru balik. Nanti pagi saya balik, suami keluar pergi kerja pula. Macam itulah keadaan hidup kami pada waktu itu. Tapi sekarang, Alhamdulillah, we have decided that satu orang kena kerja, satu orang kena uruskan rumah. So, suami saya bekerja dan saya uruskan rumah. So, dulu saya tengah siap ke si? Selalunya saya siap dalam pukul selepas maghrib. Habis solat maghrib, saya dah siap-siap nak mandi, cari baju. Sebab saya masuk kerja pukul 10.30 malam. Pukul 11 start, 10.30 dah report. Nanti untuk buatlah kerja-kerja permulaan dahulu. Jadi 7 lebih tu saya dah siap, dah mula sibuk sikit. 10.30 saya akan keluar. Dan suami saya kadang-kadang kalau dia ikut shift kita yang berasingan ni, suami akan balik jam 11 malam sampai rumah. Jadi dipendekkan cerita, pada waktu tu pukul 10 malam saya tengah make up. Rumah saya adalah rumah 2 tingkat, rumah maisonette 2 tingkat, yang mana saya dekat tingkat atas tengah make up. Tiba-tiba saya dengar orang buka pintu, buka dan tutup, kedebung. Jadi saya rasa awal betul suami aku balik. Sebab dalam rumah tu cuma saya dengan suami 2 orang. Jadi suami saya balik, saya pun cakap, saya panggil suami saya Daddy. Boy, kemain Daddy, come back so early lah, kata saya pada suami. So waktu tu saya tak fikirkan sangat untuk suami reply ke apa. Sebab saya nak siap-siap 10.30 nak kena keluar. Kalau tidak saya akan lambat ke si. Maaf, 10.20 saya nak kena keluar. Kalau tidak saya akan lambat. Masuk kerja pukul 11. Selalunya saya akan datang pukul 10.30 kan. Tapi tengah siap-siap ni pukul 10 ni dah lambat ni ke si. Dengar orang buka pintu. So saya pun dengan segeralah make up semua, tengah make up. Saya terlupa yang suami saya tadi buka pintu tau. Saya tegur dia, mungkin saya tak dengar lah dia jawab ke tak. And then tiba-tiba saya dengar bunyi shower. Bila saya turun bawah, kenapa suami aku mandi dekat toilet bawah pula? Dekat atas kan toilet, selalu mandi kat toilet atas, ni mandi kat toilet bawah ni. So saya macam, saya pergi toilet bawah, saya tanya, Daddy, kenapa mandi sini? Jadi I keluar dulu, dah lambat lah, kata saya dekat suami. So waktu tu saya tak fikir bukan-bukan ke si, kata Nur. Tak fikir bukan-bukan. Saya pun dah lambat, saya cuma cakap kat suami, saya pun nak pakai kasut, saya keluar rumah. Pakai kasut keluar rumah, tengah on the way nak pergi ke kapak. Tiba-tiba suami saya call. Dah keluar? Saya pun cakap, dah lah. Jadi why you mandi kat bawah? Tanya saya dekat suami, why you mandi kat bawah? Suami cakap, mandi kat bawah? Yelah, you balik tadi, kenapa tak mandi atas? You mandi bawah. So I was rushing lah, sorry Daddy tak dapat jumpa you, jarang you balik siang. Dan suami cakap, apa you cakap ni? I tengah on the way nak balik. Suami cakap ke si, saya bilang, habis siapa mandi kat toilet bawah? Suami saya cakap, you jangan nak buat cerita jangan nak takutkan I pula balik rumah ni. I cakap dengan suami saya, Daddy, betul Daddy, tadi I tengah make up, I dengar someone masuk dalam rumah, buka pintu, and then I nak keluar, I was looking for you. I dengar you tengah mandi dekat dalam toilet. So Daddy, can you please update me Daddy, please. Jadi letak telefon, suami saya pun balik, dia call Casey. Dalam 11 lebih malam tu dia call saya, dia kata, I'm at home. So far tak ada orang kat sini, Alhamdulillah. But suami kata, but how's Daddy? When I came back home, the shower dekat toilet bawah is running. Air tak ada orang tutup. You buka air tadi It wasn't me, kata saya dekat suami. Tapi kenapa air buka? Siapa yang buka air?
Tiba-tiba suami saya tengah berbual tengah tense ke si. Bayangkan you have this background music lagu seram. Saya dengan suami tengah berbual tak telefon. Tiba-tiba suami saya, Astagfirullahalazim. Suami saya istighfar kuat ke si, dia pekik. Engkau? Saya pun terperanjat. Casey, suami saya terpekik. Saya tanya, what happened? Saya tanya, kenapa? Tengah berbual dengan saya, tiba-tiba pintu bilik atas tutup dengan kuat. Itu yang dia buat dia terperanjat. Malam tu Casey, suami saya, yalah, kita manusia, walaupun dia lelaki, ada rasa segan juga. Sekejap telefon saya. Dia kata satu rumah dia buka lampu dekat bawah sampai atas. And then dia kata, suami saya, he has been hearing weird stuff dekat dalam rumah. Bunyi orang berjalan, pintu tutup, televisyen dekat bawah macam ada orang on. Bila dia pergi dekat tangga tengok bawah, televisyen off. Naik balik, duduk dalam bilik, dengar macam ada orang buka TV. Sampailah dia tertidur dan saya pun balik kerja, berjumpa dengan suami yang mana pada hari itu dia bercuti. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Oh, saya lupa nak baca cerita tajuk dia. Tajuk dia, Siapa Dalam Toilet. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, itu kisah dari pengirim kita yang berkongsi pengalaman. Bayangkan balik rumah kan, tengah kelang kabut, suami balik pun daddy, panggil suami nama daddy, main-main kau. Apakah nama yang anda panggil pasangan anda? Mungkin boleh, pasangan anda ada panggil daddy, ada yang panggil ayah, ada dia panggil suami dia ayah, ada panggil you, ada panggil awak, ada panggil papa. Kalau yang isteri mama lah, panggil suami panggil isteri mama, ada mami kan. Jarang kita dengar dia panggil nama. Kalau ikut budaya barat, dia panggil nama, John ke, Mary ke, kan. Kalau kita panggil nama macam pelik sikit lah. Ada yang suami isteri berbual pasangan, dia bukan tak hormat tau, tapi mereka rasa lebih mesra berbual kau dengan aku. Myth versus fact. No, it's not a myth. Long COVID. Fact is, it can cause long-term breathing issues in young, healthy people. Learn the facts. Get vaxxed. Visit vaccinate.virginia.gov. Don't judge orang lah. Ada orang memang dia berbual suami isteri tu, pada dia kau aku tu mesra sangat. Kan, kau buat apa lah kat situ. Tapi kita dengar macam telinga kita macam tak boleh tune lah kepada perkataan kau aku suami isteri tu kan. Tapi itu cara mereka interact, berborak antara satu dengan yang lain. Mungkin tinggalkan komen apakah yang anda panggil pasangan anda, nama dia. Yang ini saya ini Casey, saya panggil suami saya baby. Wow. Nama baby. Suami saya pun panggil saya baby. Okeylah, dua-dua panggil baby lah. Okey. Yang ini Idah kata panggil suami darling. Oh, panggil darling je Casey. Amboi, darling Ling. Macam Ustazah Siti Nobakya kan, yang suaminya Ustaz panggil dia Ling Ling. Ada kat sini kata, saya panggil suami saya, mana ni kejap. Tadi saya ternampak. Abeh. Ni dia. Casey, saya panggil suami saya Abeh. Dulu panggil papa. I don't know what happened. Kita ada tonton satu movie kat Malaysia ni, panggil Abeh sampai sekarang lah melekat nama dia Abeh. Okey itu antaranya lah. Okey, yang dikongsi oleh geng-geng momok, panggilan-panggilan untuk pasangan. Okey, kita kongsi kisah selanjutnya daripada Kainish. Kata, Casey panggil Fiza apa? Oh, saya panggil Fiza, dia ada dua perkataan. Satu awak, lazimnya awak lah, awak, ataupun you. Tu je lah, you atau awak. You awak.
Dia kalau nak itu kira normal days. Kalau hari-hari yang mungkin kita nakkan sesuatu, kita tukar sikit. Dia ke, darling ke, ada biasalah kan. Nakkan sesuatu, nak buat baik kan. Macam contohnya nak suruh masak sedap ke. Darling, dia hari ni masak apa sedap. Gitulah kan. Sekarang kalau isteri masak lauk, kita pun tak nak membazir. Jadi kalau dia masak lauk, dia masak untuk anak, saya makan sekali lah, senang kan? Tapi kalau masak anak, biasalah sup-sup, lauk air macam tu lah. Okey. Baik, kita kongsi pengalaman daripada pengirim kita bernama Isnarti. Nama Isnarti. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya Isnarti nak berkongsi pengalaman. Saya asal daripada Johor, tapi sekarang dah menetap di negara Brunei Darussalam ikut suami. Suami saya orang Brunei ke si. Saya pula orang Malaysia. Ketemu jodoh dekat Singapura. Woi. Orang Malaysia, isteri. Suami Brunei. Jumpa antara satu sama lain di Singapura dalam satu acara convention untuk pemasaran. So kita jadi kawan, and then we fell in love. Alhamdulillah, now into our 8 years of marriage. 8 tahun dah berumah tangga. Wah, tahniah, alhamdulillah ya. Jadi kisah saya ni ketika saya baru pindah duduk kat Brunei. Biasalah ikut suami tinggal kat Brunei. So pastinya kita baru sampai dekat negara orang dan belum lagi sesuaikan keadaan. Rumah saya dekat Johor ni meriah. Adik-beradik saya, ramai, ada 8 orang ke si. Sebelum kahwin, tinggal satu bumbung dengan adik-beradik 8 orang, dengan mak saya, dengan bapa saya dalam sebuah rumah yang mana rumah teres deretan, kiri kanan semua jiran. Bila dah kahwin, saya pindah ikut suami, duduk dekat Brunei. Rumah suami ni, belakang dia hutan. Jadi kita masih belum sesuaikan keadaan kan. Dan suami saya adalah seorang usahawan, businessman. Bila kahwin, mula-mula okey ke si, sebab dia selalu dekat rumah. Yelah, dia ambil cuti panjang. So kita spend time together, pergi bercuti sana sini. He took about 2 months leave. 2 bulan cuti kemain honeymoon dia ambil cuti selama 2 bulan. So tak rasa seram dia ke si, sebab dia hari-hari dekat rumah. Kan selepas suami mula kembali pada bisnes dia dah mulalah tinggalkan saya dekat rumah sorang-sorang. Kadang-kadang dia ada business trip to Singapore. He frequent Singapore, dia selalu kerap pergi ke Singapura. Saya duduk kat rumah yang besar ni sorang-sorang diri. So saya bukan nak bongkak, bukan nak riak, tapi I have to give you the picture. Saya harus gambarkan pada Casey rumah saya. Belakang rumah saya hutan. Rumah saya ni ada 4 bilik tidur. 4 bilik tidur. Rumah saya jenis rumah 3 tingkat. Dan kemudian ada ruang tamu yang besar. Belakang rumah ada dapur dan ada halaman. Keadaan rumah saya tinggal 2 orang macam tu besar. Rumah dekat Johor saya yang adik-beradik 8 pun tak ada sampai 4 bilik tidur. Cuma ada 2 saja bilik tidur. Yang ini 4 ke si. Jadi it's a culture shock for me untuk pindah ke rumah besar hanya tinggal berdua. So bila suami business trip pergi ke luar negara, iaitu antaranya pergi ke Singapura, dia akan ambil masa kadang-kadang sampai 3 hari dia tak balik. Dan lepas 3 hari baru dia sampai rumah, dia akan duduk kat rumah 1 hari. Nanti the next couple of days dia akan pergilah. Kadang-kadang paling lama dia pernah pergi selama lebih kurang 8 hari apabila dia pergi trip ke Kuwait. Dan inilah pengalaman saya Casey bila baru-baru pindah dekat Brunei. Dan saya pernah diganggu. Tapi saya tak bilang perkara ini pada suami pada waktu itu sebab saya tak nak dia bimbang terhadap diri saya. Dan saya pun kena pandai-pandai bawa diri lah. So orang yang banyak bantu saya adalah my mum. Seringkali dia akan telefon, saya akan berbual berjam-jam dengan dia dekat telefon. Dia akan cakap dekat saya rumah baru apa nak buat, baca-bacaan apa yang perlu dibaca. Dan inilah pengalaman kiriman daripada pengirim kita dalam rancangan Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari.
Kejadian ini biasalah Casey. Kesemua cerita hantu kebanyakan terjadi pada waktu malam. Seperti yang saya beritahu Casey, rumah saya belakang hutan Casey. Hutan. Waktu malam memang gelap. So saya setiap malam saya akan call suami. Selepas saya call suami saya nak tidur awal, saya akan call ibu saya, bercakap dekat telefon dengan ibu. Ibu saya tahulah saya tinggal seorang kan. Dan saya pun cakap lah, tidur rumah ni, saya kata no, rasa segan lah. Isnati, Nur Isnarti, betul nama dia. Okey. Nur, dia panggil diri dia Nur dekat mak dia lah. Nama dia Nur Isnati, tapi dia gelarkan nama dia Nur dekat mak dia. Jadi Nur rasa segan lah mak. Ni abang tak ada kat sini, tinggal seorang, selalu kat rumah meriah. Ada adik-adik, ada mak, sini seorang aja. Kemudian mak pun selalu cakap lah, kau tu dah bersuami, ikutlah suami kau. Tapi rumah ni besar mak, 3 tingkat. Dan kadang-kadang saya cakap kat mak saya ni, kadang-kadang dekat tingkat atas, tingkat 3, Nur tak pernah naik mak. Sejak kahwin, naik atas sekali 2 je. Lepas tu dah tak naik lagi. Kadang-kadang malam-malam dengar macam ada orang berlari ke atas, macam ada orang tinggal dekat atas, kata saya dekat mak. Itu pun cakap kat telefon bisik ke si. Macam gini lah contoh. Mak tahu tak, rumah ni tingkat 3, dah kahwin nak dekat berapa bulan ni, Nur naik atas tingkat 3 tu 1-2 kali je mak. Kadang-kadang dekat atas dengar macam ada orang lari, macam ada orang tinggal kat atas mak. Kemudian mak cakap, kau bacalah surah-surah ni. Ayat kursi jangan lupa, jangan lepas. Baca je lah, jangan baca malam je. Baca dari pagi, petang, ya malam baca ayat kursi. Baca surah-surah. Mak saya ada berikan saya bacaan surah-surahnya. Saya bacalah kisi. Tapi tetap rasa seram. Walaupun tak adalah saya nampak hantu, cuma rasa rumah ni macam ada orang tinggal dekat tingkat 3. Jadi nak dijadikan cerita, pada satu malam saya tengah cakap dengan mak saya. Saya berada dekat living room Casey. Waktu tu pukul 9 lebih malam. Bunyi cengkerik dekat luar memang kuat sebab belakang saya kan hutan. So saya tengah bercakap dengan mak saya ni. Tengah berbual, tiba-tiba bilik atas, pak, bunyi benda lah, macam pak. Dia tulis sini PAKK maknanya pak lah tu pak. Bunyi benda jatuh ke, bunyi benda dihempas ke, saya tak tahu. Kemudian saya istighfar, Astaghfirullahaladzim. Mak saya tanya kenapa. Mak, dekat atas dengar bunyi barang jatuh. Saya cakap dekat mak saya, bunyi barang jatuh dekat atas. Kemudian mak cakap, dah lah, jangan layan, dia saja nak takutkan kau. Baca surah. Baca. Saya pun baca. Saya dengan mak saya kisi dekat telefon. Orang berbual kan, saya dengan mak saya baca ayat kursi. Sama-sama anak beranak baca. Tak tahulah berapa banyak kali, tapi berkali-kali kita baca. Baca. Mak saya stop, mak saya, dah okey tak kau? Masih takut? Dah okey mak, dah okey. So sweet mak telefon anak jauh-jauh Casey. Tiba-tiba tengah cakap dengan mak saya, dekat atas Casey dengar bunyi suara perempuan macam buat suara WOOOOO exclamation. Itu dia type macam mak saya pun dengar. Mak saya cakap, No, kau tengok TV bunyi apa tu? Saya diam Casey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya baca ayat kursi. Mak saya daripada nak tanya soalan, mak saya join sekali baca lagi. Baca 2-3 kali baca. Kemudian tadi mak dengar bunyi suara orang. Dengar apa tu? Tak tahulah mak, bunyi suara orang dekat tingkat atas mak. Malam tu takut ke si? Takut nak naik tingkat 2 bilik saya. Saya tidur dekat bilik bawah. Dekat bawah living room ni ada 1 bilik. Dekat tingkat 2 ada 2 bilik. Tingkat 3 ada 1 bilik. Jadi saya tidur dekat bilik bawah. Dan sampailah
Saya bangun pada waktu pagi apabila panggilan telefon dari mak saya suruh bangun untuk solat subuh. InsyaAllah Casey, my first few years tinggal dekat rumah ni boleh putus jantung saya. Perkara ini tak pernah saya sekali cerita pada suami. Saya tak nak suami saya bimbang dan risau. Alhamdulillah, I have my mum walaupun dari Johor jauh, dia tetap temankan saya, tanya khabar. Setiap hari mesti akan telefon saya more than 3 times Casey. Kalau dia tahu saya seorang dekat rumah, itulah tengah masak berbual dengan dia, tengah tengok TV, handphone dekat sebelah, tak bercakap pun. Tak bercakap Casey, handphone kat sebelah, tahu my mother on the phone aja. Terima kasih mak kepada Haja Mona binti Ghazali. Thank you so much kerana menjadi ibu yang sentiasa ambil berat. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan dan yang syilid